lagi. Nak Kata putah. rekod. Oh, korang. Nak rekod dulu. Dah rekod dah. Okey, kita mula boleh? Okey, kita mula boleh? Boleh? Kita mula? Boleh. 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 Bagus. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar tau. Macam-macam panggilan dah ni. Sebentar ya. Sebentar tau. Wait a minute. Okey, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Semua sehat. Sehat. Sehat, cikgu. Bagus. Itu yang kita nak. Innalillah sihat. Kamu sabar je lah. Okey, peraturan yang patut kamu tahu. Okey, semua. Nombor 1, apabila kawan-kawan membentang, tolong senyap. Boleh? Boleh. Bantu. Boleh. Kemudian apabila kawan membentang, tolong mute. Mute tu apa? Senyapkan bahagian mikrofon tu. Boleh? Bagus. Boleh, cikgu. Okey, bagus. Dan nombor 3, tolonglah jangan gelak-gelak ejek-ejek kawan kamu tu yang membentang. Dia salah pun biarlah. Terimalah keadaannya. Boleh? Nanti pasti ada. Darwis. Macam gini. Itu si Hadif lah tu. Okey, cuba. Kalau boleh cuba. Okey, boleh ya? Boleh ya? Okey. Saya akan mulakan. Baik, kita akan mulakan kita punya pembentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Selamat pagi. Okey. Semua dah makan? Belum. Belum cikgu, tak sempat. Tak sempat dah. Ya, sebab ada kelas lagi tadi kan? Sebelum saya kan? Bagus. Okey, dalam kita punya sesi nanti akan ada pengetua, akan ada penolong kanan, akan ada guru kanan untuk masuk. Okey, nanti pada akhir nanti mungkin pengetua nak bagi sepatah dua kata atau PK nak bagi sepatah dua kata. Alright? Okey, kita mula. Okey, pengurusan projek. Kita mula. Okey, dalam skrin kamu pengurusan projek reka bentuk. Betul? Alright, bagus. Okey, seorang ketua perlu bijak menguruskan Darwis. Menguruskan sumber pengetahuan kemahiran dan teknik dalam bentuk pelbagai bentuk aktiviti. Darwis, kasih mute Darwis, okey. Lepas tu dalam pengurusan sumber dia ada 3 komponen besar, skop kerja, tempoh masa, kos projek. Ini rasanya semua cikgu kamu dah terangkan, okey, untuk setakat ini. Right. Kita tengok dekat definisi reka bentuk projek. Okey. Pengurusan projek dia ada 3. Skop kerja, maksud dia apa skop dia, apa kerja yang kamu akan buat, pembahagian tugas dan kamu perlu tahu bidang tugas kamu. Contoh ketua kelas, dalam ketua kelas dia ada penolong ketua kelas, dalam penolong ketua kelas dia ada setiausaha perlu tahu tugas dia, bendahari perlu tahu tugas dia. Sama juga dengan biro keceriaan. Okey, boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, tempoh insya-Allah bagus. Tempoh masa bermaksud berapa lama kamu boleh siapkan projek yang kamu buat. Okey, sama Tak tahu. tempoh masa contoh seminggu. Contoh cikgu kamu kata okey malam ni mesti siap RBT latihannya. So masa itu, tempoh masa itu. Boleh faham? Boleh. Okay. Dan course project bermaksud perbelanjaan yang kamu gunakan dalam membuat satu-satu projek. Contoh kita nak buat kelas keceriaan kan 3K betul. Okey. So dia perlukan sumbangan. Okey, kalau tak cantiklah kelas. Betul. Betul. Ya, okey. Kamu nampak cikgu punya sisi je tau. Sebab apa saya buka dua skrin. Okey, skop kerja. Okey, skop kerja kita mulai dengan pembentang pertama. Yasmin. Okey, Yapin, sekejap. Okey, Yasmin. Tepukan. Bagi tepukan. Okey, Yasmin. Jangan risau Yasmin.
Alright, Yasmin. Yeah, okay. Mula. Boleh mula. Yasmin, okay. Skop kerja terdiri Okey. daripada skop produk dan skop projek. Skop produk memerlukan ataupun menekankan kualiti ciri, fungsi, reka bentuk yang dikehendaki. Seperti kita perlulah menekankan tentang kualiti sama sekali, sebab kalau kita tak ada kualiti di sesuatu produk itu akan rosak lah. Okey, kedua, skop projek, kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Skop projek ini menekankan tentang kerjasama dan kepimpinan antara satu sama lain or your colleague. Bagus. Okay, seterusnya. Kejap ya. Seterusnya. Okay. Tempoh masa. Tempoh masa. Tempoh masa yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Contohnya, anda nak menyiapkan sesuatu projek yang kita nak buat tu ialah perfume contohnya. Tempoh masa yang mungkin diperlukan ialah dalam masa 1 tahun untuk kita mengkaji dan mengkaji. Projek yang disiapkan dalam masa ditetapkan menggambarkan pengurusan projek itu sangat baik dan cekap. Boleh faham semua? Boleh. Betul. Kan? Kalau nak buat kereta kebal boleh? Apa dia? Nak buat kereta kebal boleh? Boleh saja. Boleh. Kalau ada Boleh. Kalau kamu ada duit juta-juta, tak ada masalah, buat je lah. Okey Darwis? Nak jadi komunis? Jangan. Okey, kos projek Hanani Yasmin. Okey, Yasmin teruskan kos projek dulu. Kos Yasmin. projek menentukan kewangan untuk melaksanakan sesuatu projek. Okey, antara kos yang terlibat ialah pembayaran upah, pembelian bahan, insuran dan perbelanjaan mengurus projek. Contoh, anda telah mengupah pekerja asing ke kilang-kilang dan anda akan membayar mereka sebanyak RM100. Pembelian benda tertakluk kepada diri kita sendiri. Contoh seperti apa yang kita telah lakukan seperti cek kelas di Sabda hari itu. Seorang akan menyumbang berapa ringgit lah. Okey. Wah. Okay, terima kasih. Bagus. Ada masalah pada boleh faham pasal kos projek? Boleh faham semua? Boleh. Adalah kaku sikit sebab macam Michael tu ada kaku sikit. Tak dengar sikit. Tak apa, biasa. Cantik Yasmin hari ni, cantik. Oh. Michael. Awak jangan kutuk dia, bagus. Tengok. Okey. So ada 3, betul. Yang paling penting elemen yang paling penting dalam ni ialah skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, seterusnya. Siapa pembentang seterusnya? Solihin. Mana Solihin? Solihin. Mana? Itulah. Solihin? Solihin. Okey. Betul ya Solihin ya. Thank you Yasmin. Bagus, pembentangan yang bagus. Okey. Okey, Solihin teruskan penjanaan idea. Okey. Penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Pelbagai cara boleh digunakan. Terdapat pelbagai cara masalah. Caranya melalui pembacaan, pengalaman diri sendiri dan orang lain dan pemerhatian. Solihin, okey, bagus. Okey, terangkan, boleh faham yang ini penjanaan idea reka bentuk? Boleh. Okey. Ya, mesti kena ada kajian, okey? Sebelum nak selesaikan masalah, biasanya sebagai contohlah, kita nak design hand sanitizer. Ada 2 jenis. Sekarang masalah pada handphone macam ni, hand sanitizer. Okey. Ini memang kita boleh bawa ke mana-mana. Okey? Tetapi
masalah pada untuk saya yang mudah, penutup dia kena buka, dia kena tuang macam tu. Betul? Okey. Sedangkan kita nak lagi mudah, kita nak bentuk spray macam ni. So saya nak hand sanitizer, saya bentuk spray. So dia kena, maksudnya kita kena selesaikan masalah bagi pengguna yang lebih kepada spray. Boleh faham? Boleh. Kelas? Boleh. Kenapa sanitizer cikgu? Saya bagi contoh. Okey, tiga. Ni. Satu Zu, boleh faham satu Zu? Boleh. Bagus. Satu Sina, boleh. Alhamdulillah boleh. Satu boleh. Boleh. Bagus. Cuma boleh je. Okey, Solihin, kita sambung. Okey. Penjanaan reka bentuk dapat dijana melalui langkah berikut. A. Meniru apa yang terdapat di persekitaran. Okey. Meniru apa yang terdapat di persekitaran maksudnya adalah kita meniru ataupun mengambil idea benda-benda yang terdapat di persekitaran kita. Kemudian kita menggunakan idea tersebut dan kita tukarkan dia ke menjadi sebuah produk. Bagus. Okey, penjanaan reka bentuk dapat dijaduhi melalui langkah kamu tiru persekitaran apa yang ada. Okey, contoh daripada dekat sini nanti kat bawah. Ada dekat sini nanti. Okey, kita akan tengok dari sini. Okey, next Solihin. Sekejap. Bagus Solihin. Tengok siap buku teks lagi. Dia bersedia. Okey, teruskan Solihin. B. Menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Maksudnya adalah kita mengubah fungsi sesuatu alat lain daripada fungsi asalnya. Asal alat tersebut. C. Menukar saiz objek. Okey Solihin, slide seterusnya yang ini. 2.12 penjanaan reka bentuk menyelesaikan masalah untuk A. Untuk A yang ini. Okey, meniru apa yang terdapat di persekitaran dan menjadikannya produk. Dalam gambar tu dia tengok dia mengambil sebuah sarang burung sebagai contoh untuk dia jadikan sebuah kursi gantung. Sebuah buaya gantung yang berbentuk seperti sebuah sarang burung. Bagus. Cikgu. Ya. Ni cetak rompak ni. Tak ada. Itu bukan cetak rompak, itu idea. Dia mengambil idea alam sekitar untuk buat satu produk. Itu namanya idea. Dia tak cetak rompak. Cetak rompak maksud dia kita curi lagu orang, jadi lagu kita, tune lebih kurang macam tu. Okey? Boleh faham tak Ruiz? Okey, kelas boleh faham dengan meniru apa yang terdapat di persekitaran dan menjadikannya produk? Boleh? Kalau tanya, mesti tanya. Solihin bagus, pembentangan yang baik. Okey, Solihin satu pembentangan yang baik. Okey. Selepas Solihin siapa? Baik. Aku pula. Lepas Solihin apa? Erisha. Ya cikgu, Erisha. Yes, Erisha. Mana Erisha? Sekejap Erisha. Thank you Solihin. Solihin satu pembentangan yang baik. Okey, bagus. Okey, teruskan Erisha. Okey, B. Menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Contohnya macam tayar berfungsi untuk memudahkan pergerakan kenderaan dan juga boleh berfungsi menjadi sebuah pasu bunga. Okey, kita tengok pada slide ini. Okey, slide ini. Selain daripada tayar tu kan, dia boleh jadi tukun ataupun dia boleh dibuat sebagai pasu bunga. Kita tengok yang ini untuk yang baby ni. Ada setengah katil, ada yang sofa bed. Betul. Daripada sofa jadi tempat tidur. Okey? Menterbalikkan fungsi. Maksudnya dia jadi dua dalam satu. Boleh faham? Boleh. Boleh faham ya? Kalau ada soalan tanya. Boleh faham ya? Kalau ada soalan tanya tau. Tanya ya. Okey, bagus. Yang ini. Okey, slide seterusnya. Penjanaan idea dekat selesaikan masalah, menukar saiz objek. Okey, terangkan. Erisha. C. Menukarkan saiz objek. Menukarkan saiz objek dari kecil ataupun besar dan menukarkan sesuatu benda menjadi macam
Dia Dari kecil pergi ke besar, begitu. ya, Okay. dari kecil Okay. pergi ke besar. Okay kelas, contoh yang menukarkan saiz objek. Apa lagi selain daripada digambar ni? Contoh. Saya. Tayar, Bendera. bendera. Gajah dari kecil jadi besar. Tak ada, itu dia pembesaran. Okay, bukan. Maksud dia bendera Malaysia boleh jadi tudung, you know. Itu dia menukarkan saiz itu kepada fungsi yang berbeza juga. Contoh kerusi ni kan kerusi rasanya ini kerusi gunting rambut ni untuk menggalakkan, menarik minat kanak-kanak untuk gunting rambut. So dia akan bubut macam seolah-olah ada taman permainan ditambah. Ini salah satulah. Contoh lagi, kalau kan kamu punya jongken-jongket dulu kan, jongkan-jongket kan papanya biasa. Sekarang ada gambar kuda, betul? Ada gambar zirafah ke singa ke, lebih kurang macam tu. Okay. Dia boleh tiru apa nama dia, RPG7 tukar jadi kereta kebal. Mengarut Tidak. Lagi dia Tak tak ada. ada ambil kereta kebal ni. Tak ada Darwis, tak ada. Okay, next. Kan bawa dia pergi Rusia. Kelas, jangan. Okay, seterusnya Erisha. Terusnya menterbalikkan kedudukan. Terangkan Erisha. Baju hanya dipakai di bahagian luar sahaja. Sekiranya diterbalikkan, bahagian dalam boleh juga berfungsi sebagai baju hujan. Ya, contoh kan ada sekarang kan baju dua lapis, betul? Satu dekat dalam, satu yang dekat luar, betul? Kan macam baju sejuk. Ya, macam baju sejuk. Kan? Macam baju sejuk yang ada berbulu dekat dalam, ada yang satu jenis lagi dekat luar. Okay, itu yang paling senang lah, t-shirt. Bukan, baju sejuk. Bagi saya lah sweater. Itu yang kita nampak. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Betul. Satu zoo. Ada soalan? Tak ada. Boleh. Okay, satu Sina ada soalan? Entahlah. Satu Rush. Tak ada. Tak ada. Okay, Cikgu. satu Kaldun. Sabar. Satu Kaldun. Sabar sayang. Satu Saldun. Tak ada. Okay, Tak ada. apa? Siapa yang bagi soalan? Cikgu. Siapa yang nak bagi soalan tu? Cikgu. Ya, Cikgu. Darwis. Ya. Oh, Solehin ke? Ya. Ya, Solehin. Cikgu, ada tak objek-objek lain selain daripada baju yang boleh kita balikkan kedudukannya? Beg telkung semayang. Kan? Beg telkung semayang kan? Kadang ataupun beg plastik yang dilipat atau contohlah beg setahu saya kebanyakan yang beg inilah beg penjagaan diri lah biasanya lah. Dia lipat biasa tapi bila kamu buka dia jadi satu beg yang besar. Beg bagasi. Beg tu bagasi lah. Lebih kurang begitu. Okay? Boleh faham Solehin? Saya banyak Boleh, beg, saya banyak jenis beg-beg begitu yang kecil kemudian kita buka dia jadi besar. Beg-beg yang kecil dia jadi besar. Biasanya telkung lah, telkung yang dijadikan beg telkung tu. Kemudian beg biasanya yang saya punya tu penjagaan diri lah. Makin kecil makin tebal. Dia dilipat ya macam tu ya. Okay, itu menyelesaikan masalah apabila kita nak membeli belah tidaklah mengheret beg tu terlebih dahulu. Okay. Sama juga yang macam apa beg-beg yang bagi saya kebanyakannya pada beg lah. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh. Okay, langkah pengurusan projek selepas ini siapa? Saya. Siapa saya? Hadira. Okay, Hadira. Sebentar Hadira. Wah, comelnya. Thank you, Erisha. Okay, thank you. Cantik, bagus semua. Cantik kamu. Wah, si comel cutie. Alright. Saya tak ada image juga. Okay. Push. Bentang. Hadira. Langkah pengurusan pelaksanaan projek.
Yang pertama, pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Yang kedua, pasukan projek perlu memiliki kepakaran, pengetahuan dan pengalaman dengan sesuatu projek. Yang ketiga, organisasi projek perlu dibentuk dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaannya. Yang keempat, jadual perancangan juga perlu disediakan supaya pelaksanaan projek berjalan lancar dan sempurna. Okey, apa kesimpulan dia Azdira? Supaya semua kawan-kawan boleh faham. Okey, ini bermaksud dalam langkah pengurusan projek, dia mesti ada pasukan projek perlu memiliki kepakaran. Contoh, dalam kelas kamu nak kasih cantik kelas, mesti ada yang pandai melukis, betul? Saya pandai. Saya bukan dia bukan bohong kak. Bagus. Mesti ada yang kawan pandai melukis. Takkanlah kita nak bagi orang tidak pandai melukis, untuk cantikkan kelas. Mesti seorang. Kemudian yang ada beberapa kawan yang ada pengalaman untuk mengecat, kan? Jadi kena bagi kawan yang ada pengalaman untuk cat kelas. Boleh faham? Boleh. Kemudian organisasi untuk kita nak buat ni mesti ada. Contoh macam kelas 3K kamu kan, kebersihan, keceriaan, masa kita bersihkan kelas, masa kita kemaskan kelas, masa kita mengecat kelas. Ketua kelas akan bagi arahan pada anak-anak buah. Betul? Jadi dia akan bagikan beberapa kumpulan. Satu, kumpulan membersih, kumpulan mengecat, kumpulan mengemas. Betul? Dan kalau kita tidak buat kumpulan macam itu, maksud dia semua ketua kelas buat, penatlah jadinya. Sebab itu jawatan kuasa sangat penting dalam satu-satu projek. Kemudian ada jadual. Ini lebih kepada kalau kamu nak jadi kalau kamu nak jadi CEO, kalau kamu nak syarikat boleh faham? Boleh faham? Boleh, bagus. Langkah pelaksanaan projek. Hadira, sambung. Bagus, thank you. Langkah pelaksanaan projek. Projek di peringkat sekolah boleh dibentuk mengikut sesuaian projek. Ini boleh terdiri daripada pengurusan, pengurus, usaha, bendahari, pereka bentuk dan pembangunan atau model. Lajunya. Hadira. Jelas. Tak kelas. Lagi sekali. Hadira. Direct. Hadira, janganlah. No, janganlah macam tu. Lagi sekali. Macam tengah mengaji bunyi. Adalah. Bentar macam biasa. Lagi sekali. Sekolah. Lagi sekali Hadira. Pasukan projek di peringkat sekolah boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek. Pasukan ini boleh terdiri daripada pengurus, usaha, bendahari, pereka bentuk dan pembangunan mock-up atau model. Bagus. Kamu tengok dalam slide ini kawan-kawan ya, tengok. Dia ada gambar raja dia, macam pengurus projek. Contoh ini ketua kelas lah. Setiausaha ketua kelas. Setiausaha dia lah. Kerana ada bendahari, kemudian di sekat sini semua AJK. Dalam pengurusan projek, kena ada setiausaha untuk mengurus semua pengurusan projek. Bendahari akan pegang kewangan. Pereka bentuk yang kamu nak mereka bentuk satu-satu produk. Dan mock-up itu maksud dia kita buat prototype. Prototype tu maksud dia model kecil-kecil. Kita kena bentuk dulu. Kena bentuk model kecil-kecil dulu sebelum ke model yang sebenarnya. Boleh faham? Boleh. Bagus. Boleh lah. Mana ada boleh lah, dia mesti cakap boleh. Bagi sokongan pada Harira. Merangkap. Saya bercakap benar. Iya. Hadira, yang ini terakhir. Semasa merancang projek, semasa merangka perancangan projek. Hadira baca perancangan. Merangka perancangan projek. Perancangan. Sebelum projek dijalankan, perancangan hendaklah dibuat untuk menentukan kos, bahan, skop kerja, tempoh masa dan upah buruh. Apa yang Hadira faham? Apa yang Hadira faham untuk sebelum perancangan projek? Terangkan.
Apa yang Hadira faham? Okey, sebelum kita nak buat apa-apa, mesti kena merancang. Betul Hadira? Macam kita buat Google Meet ni. Sebelum kita buat apa-apa, mesti merancang. Betul? Betul kan? Mesti sebab tu kamu nampak. Darwis ni dia kena merancang, mesti merancang kalau apa-apa pun. Okey, sebelum apa-apa pun mesti rancang. Sama macam kamu nak bersihkan kelas. Kamu kena meeting dulu. Kan masa kita nak mengecat tu kamu kena meeting. Okey, warna apa sesuai, warna apa yang ni yang sesuai, yang apa segala bagai. Betul? Macam main game cikgu. Okey. Okey, penjadualan Hadira. Penjadualan masa perlu disediakan supaya pelaksanaan projek berjalan lancar dan sempurna. Bagi contoh Hadira. Tadi masa kita buat 3K tu. Pembersihan kelas. Apa yang kamu buat? Hadira. Hai. Okey, masa penjadualan. Okey, ingat tak masa tu ayah anda kata, okey dia bagi tempoh masa. Ini mesti siapkan. Ini mesti siap. Betul? Betul. Okey, mesti siapkan. Okey. Okey Hadira, teruskan dengan pengawalan. Pengawalan. Kerja-kerja pengawalan sumber-sumber seperti kos, bahan, pekerja, buruh dan tempoh masa siap projek. Siap projek. Okey. Boleh faham semua? Boleh. Betul boleh. Mesti boleh tahu. Okey, mesti boleh. Okey? Boleh tahu. Right? Okey, kita teruskan. Baik, saya teruskan. Sekejap ya. Kita teruskan. Okey, dekat sini. Okey, perancangan projek. Ini lepas Hadira, siapa Hadira? Saya. Dah. Apa? Saya tu siapa? Faik. Okey, Faik. Saya nak. Okey, Faik sambung. Kejap Faik. Kejap Faik sebab saya nak pin kamu. Sekejap tahu. Okey. Allah. Okey, sekejap Faik. Allah. Kat mana saya punya cursor? Dah tak nampak dah. Thank you Hadira. Cantik hari ni. Okey, Faik. Okey, Faik present. Sekejap Faik. Sekejap Faik. Saya nak check saya punya ni. Sekejap tahu Faik. Sekejap tahu Faik. Sekejap Faik. Sekejap je. Sekejap tahu. Sekejap kelas. Sekejap tahu. Sekejap Nak Dila dulu. Kamu sabar je lah. Okey Faik. Sekejap Faik. Sekejap Faik. Okey Faik. Sekejap Faik. Sekejap. Sekejap. Okey. Sekejap tahu. Sekejap. Aku. Okey. Boleh present Faik. Okey go. Alright. Perancangan. Perancangan projek ialah peringkat pengurusan projek yang paling utama dan menjadi penentu objektif suatu projek. Perancangan projek yang baik dapat memastikan objek tercapai, mengelakkan pembaziran sumber dan mencegah gangguan. Okey. Apa yang kamu faham? Faik? Sekejap ni. Apa yang kamu faham? Apa? Maksud dia perancangan projek, dalam pengurusan projek paling utama ialah apa objektif kita nak buat. Betul? Betul. Betul? Contoh kita nak bersihkan kelas hari tu kan. Kita nak bersihkan kelas. Apa objektif kita nak bersihkan kelas? Apa objektifnya? Supaya kelas tu cantik. Supaya kelas itu cantik. Betul. Supaya kita jadi selesa. Okey? Boleh faham objektif kelas yang masa kita buat 3K tu? Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey, perancangan projek yang baik memastikan objek. So maksud dia apabila seorang ketua memberi arahan yang betul, maksud dia anak-anak buah pun buat cara yang betul, kita punya projek itu berjalan lancar. Okey. Okey Faik, teruskan. Perancangan. Peringkat perancangan. Penentuan utama, menetapkan tujuan projek dan objektif yang hendak dicapai. Penentuan sub utama,
Merancang tentang pengeluaran dan pemasaran produk. Perancangan perlu lebih terperinci. Pengelolaan aktiviti. Pembuatan atau pembangunan produk, penyediaan brief, reka bentuk bahan dan aliran wang tunai. Bagus. Menjalankan suatu tugas khas. Ahli terdiri daripada yang berpengetahuan dan pengalaman untuk melaksanakan projek. Projek, bagus. Okey, dalam perancangan ada lagi peringkat perancangan dia. Okey, tetapkan tujuan dan objektif yang hendak dicapai. Okey, macam tadi kita buat kelas 3K. Apa objektif dia tadi? Objektif dia untuk satu projek. Okey, maksud untuk apa? Untuk nak bagi kemas, bagi cantik, bagi selesa. Betul? Betul. Betul. Okey. Apa pula tak? Tak sempat dah tengok. Okey, kemudian penentuan sub utama, rancang. Okey, perancangan tu perlu tentang pengeluaran pemasaran. Ini untuk kalau kamu ada syarikat, tapi kalau kita nak bagi kelas itu cantik, dia kena betul-betul rancang. Okey, mengikut jawatankuasa. Bila jawatankuasa faham bidang tugas dia, semua dah okey. Okey, pengelolaan aktiviti. Okey, aktiviti bila kita nak buat bahan mesti ada, catnya ada, penyapunya ada. Kalau tak ada bahan, kita tak boleh buat kerja, betul? Betul. Betul. Okey, so menjalankan tugas khas. Tugas khas contoh ahli terdiri yang berpengetahuan. Contoh Faik pandai mengecat. Dia pernah mengecat sebelum ni, malah ada syarikat. Maksudnya kita akan minta apa pendapat dia sebab dia berpengalaman. Contoh Okey, penjadualan Faik, bentang. B. Penjadualan. Penjadualan masa disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Tujuan penjadualan mengelakkan kerugian masa dan kos. Mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Mengawal sumber tenaga pekerja. Mengurus bahan mentah secara sistematik. Bagus. Bagus. Okey. Dalam penjadualan yes. Ya, apa dia? Ya, saya ada 2. Okey, jangan risau, saya ada 2. Sebab saya nak check dekat sini pula. Biasalah, kan. Okey, dalam print. Okey, sebentar ya, sebentar tahu. Sekejap. Sebentar tahu. Alright. Okey. Next, penjadualan. D. Penjadualan. Penjadualan boleh dibuat dengan menggunakan blok hubungan aktiviti melalui rangkaian dan minggu pertama pembincangan konsep. Minggu kedua pelaksanaan idea. Minggu ketiga membuat model. Sayang, penjadualan yang ini. Yang mana tu? Yang ini dekat skrin. Mana dekat skrin? Oh. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, sebentar. Okey, sebentar. Nampak muka baik je cikgu. Oh, nasib baiklah kamu bagi tahu. Nasib baik. Sekejap sayang ya. Sekejap tau. Jangan risau. Sabar. Sebentar. Pakailah tudung. Kenapa? Alamak. Kenapa? Sebentar tau. Ya, sebab oleh kerana saya pakai 2 device. Sebentar tau. Sebentar ya. Sebentar. Okey. Alright. Sekejap Okey. Sekejap. Okey. Boleh nampaknya? Boleh. Boleh nampak Okey, go. Teruskan Pak A. Penjadualan B. Penjadualan. Penjadualan masa disediakan untuk menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Tujuan penjadualan mengelakkan kerugian masa dan kos. Mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Mengawal sumber tenaga pekerja. Menguruskan bahan mentah secara sistematik. Bagus. Okey, bagus. So, dekat sini. Penjadualan, kenapa perlu ada jadual? Kenapa ada tempoh masa? Okey, kenapa ada kos? So, satu, mengelakkan kerugian masa dan kos. Mengelakkan pembaziran. Kita nak kawal sumber manusia dan mengurus bahan mentah dengan sistematik. Sebab tu bila kamu nak buat kelas tu, Ayanda bagi masa 3 hari saja. Contohkan 3 hari saja nak siapkan.
Okey, sebab kita sumber manusia kita ramai. Dalam kelas tu ramai. Kalau dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan, dia akan siap dengan lebih cepat. Begitu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, boleh faham. Okey, dah 3 slide dah, Pak Ik? Ha? Dah 3 slide kan? Ya. Okey. Baik go. Pergi slide. Dah. Okey. Thank you Pak Ik. Satu pembentangan yang baik. Bagus. Okey, untuk ini cikgu terangkan yang ini sekejap ya, yang ini. Yang ini. Okey, untuk penjadualan dalam sini satu sinar okey? Okey. Satu Zoom okey? Tahu lah. Okey. Jangan cakap tak okey kamu. Jangan di game. Okey. Satu Kaldon? Kaldon okey? Okey. Okey. Saya dengar seorang je. Okey. Satu Rush? Okey. Alright, good. Okay. Okay, we bagus. Okay. Okay, right. Ni, jadual boleh dibuat dengan menggunakan, okay, ini untuk saya dulu supaya yang ini agak susah nak diterangkan, okay. Minggu pertama, katalah kita buat dalam masa 3 minggu, okay, projek. Andai kata, atau kamu ada syarikat, atau kita nak buat kebersihan kelas nak cat-cat, okay, kamu dalam minggu pertama tu perbincangan konsep. Okay, mesti berbincang dalam minggu pertama atau hari pertama atau kita tengoklah berapa kamu nak tetapkan tempoh masa tu. Kalau sebulan, maksudnya minggu pertama mesti ada perbincangan. Minggu kedua sudah ada lakaran idea. Okey, mesti ada lakaran idea dah. Minggu ketiga kita membuat model. Okey, milestone tu maksudnya kita dah mula buat jadi atau tidak benda tu. Okey, ini kebanyakannya kamu perlu belajar tau. Bila menjadi pengerusi, especially pengerusi kelab, okey, pengurusi sesuatu projek atau pengurusi sesuatu program, perbincangan perlu ada, lakaran tu maksudnya kamu kena bincang dalam AJK kamu, kemudian kamu laksanakan. Membuat model tu kira-kira macam kamu buat try and error lah, maksudnya kamu kena cuba mock up atau trial run dalam bahasa Inggerisnya, ataupun kamu mencuba terlebih dahulu, rehearsal terlebih dahulu, okay, sebelum nak buat. Sama macam saya buat dengan kanak-kanak yang guru muda ni, kan, kita dah berbincang, malam dia kita trial. Ya, guru-guru kanak-kanak riang saya ni, kan, kita buat trial, okey. Maksudnya dia dong dah praktis semalam buat perbincangan bersama saya, kemudian dia present hari ni begitu. Okey, ini hari kemenjadiannya. Dia mesti try and error, okey. Boleh faham? Boleh faham kelas? Boleh. Okey. Satu hari nak satu. Aduh. Kamu ni, okey, chapter yang ini, yang kalau kamu nampak catagan atau catabar, biasanya yang ini kamu akan nampak apabila kamu dah dewasa, kamu dah buka syarikat, kamu dah besar, kamu masuk universiti, ini wajib ada catagan. Ini maksudnya kamu sudah menyelia kerja kamu. Mana dah siap, mana yang sudah bersiap, mana yang belum siap. Itu penting yang ini. Okey, dalam pengurusan projek. Sangat-sangat penting. Sama macam kamu duduk SPM atau kamu duduk exam. Okey, matematik saya dah siap. Ini saya dah siap. Ini saya dah siap. Jadi tinggal exam dah relax. Kamu dah relax dan kamu boleh menjawab dengan mudah. Ini namanya catagan. Di sini kamu boleh nampak. Sebab itu reka bentuk selah ajar kamu dari mula lagi. Okey, dan kalau kamu apply dalam hidup kamu benda ni, tak ada masalah. You adalah orang yang antara orang yang akan berjaya dan jutawan. Okay, right, pengawalan. Okay, siapa selepas ni? Selepas Pak Ik? Adila. Okay, Adila. Mana dia? Adila. Adina last. Adila. Adila. Alright, Adila. Okay, boleh nampak ya? Pengawalan dilakukan sepanjang proses projek dan merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti, pematuhan jadual, pematuhan penjadualan dan sebagainya. Tujuan pengawalan adalah supaya semua aktiviti dikenal pasti dilakukan secara optimum, semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan, perubahan penjadualan dibuat sekiranya berlaku perubahan terhadap projek dan sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti. Bagus. So, tujuan pengawalan, semua aktiviti dikenal pasti. Contoh, kita dah tahu kita nak bersihkan kelas. So, apa kita nak buat? Mengecat, menyapu, mop. Kita dah tahu. Okay. Semua aktiviti dapat disiapkan? Ya.
Ayanda bagi 3 hari. 3 hari mesti siap. Hari ketiga itu mesti siap. Okey. Kemudian perubahan berlaku, perubahan penjadualan sekiranya berlaku. Ya, jika bahan itu tak cukup, okey, kita hanya berhenti dalam sejam 2 jam atau tunggu bahan itu sampai. Itu maksud dia. Jadi itu tujuan untuk kawal. Okey, sumber-sumber yang diperlukan. Bila bahan dah habis, kita dah tahu, oh, apa benda ni dah habis, kena beli lagi. Begitu. Boleh faham? Boleh. Boleh, bagus. Okey, kita tengok bagus. Kita tengok analisis perancangan projek. Okey, Adila. Analisis perancangan projek dan jadual kerja bermaksud mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Perkara utama yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan jadual kerja. Garis panduan penjadualan projek. Pertama, menentukan aktiviti jadual. Kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Keempat, menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Kelima, membangunkan jadual. Dan yang terakhir, menganggarkan kos dan menyediakan bajet. Okey, boleh faham garis panduan dia ya. Kita tentukan jadual, kita susun aktiviti, sumber, tempoh masa dan kita bangunkan jadual dan anggarkan kos. Contoh aktiviti apa kita nak buat hari itu. Okey, contoh apa aktiviti. Kemudian ikut aktiviti, ikut keperluan. Kalau kamu jadi presiden, okey, hari itu kamu nak buat katalah guru muda macam ni, okey, kena susun. Okey, kena susun. Ya. Okey, kena susun. Kemudian sumber, anggarkan sumber. Apa yang perlu dalam guru muda? Perlu pen, perlu mahjong, perlu apa? Perlu pen marker, itu maksud dia. Okey, menganggarkan tempoh masa, berapa lama kamu nak siapkan kamu punya presentation. Dia begitu. Okey, bangunkan jadual. Kamu perlu jadualkan, hari ini siap ini, hari ini siap ini sebelum kepada presentation. Itu maksud dia. Jika ada kos, maksud dia kos dia kamu beli kertas mahjong berapa? Kamu beli pen marker berapa? Dia kena macam tu. Boleh faham kelas? Boleh. Boleh? Okey, good. Boleh lah. Okay. Boleh. Okey. Last ada Adila. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual. Skop kerja yang terlibat ditentukan mengikut struktur pecahan kerja. Contohnya sebagai pembangunan mock-up atau model, aktiviti jadual kerjanya termasuklah mendapatkan lakaran bersaiz, mengukur, menanda, memotong dan mencantum. Bagus. Okey. Dalam tu siapa punya ni suaranya? Tolong mute. Darwish tolong mute. Darwish. Apa ni? Mute. Okey. Right. Skop kerja yang terlibat, struktur pecahan kerja. Kamu tengok masa kita buat mengemas kelas, kan ada siapa yang ada yang tukang kikis dinding kan? Kan skop kerja ada tukang kikis dinding, ada yang cat, okey? Ada yang mop. Okey, itu maksud dia pecahan-pecahan kerja, strukturnya. Okey, sama macam kita nak buat yang ini, model nanti insya-Allah ikut guru kelas masing-masing. Okey, dia kena ada mock-up. Maksud dia kamu kena buat, kamu kena ukur, okey, kamu kena potong-potong model tu, okey, untuk nak buat satu-satu model. Ini nanti bergantung pada guru kelas. Maksud dia secara teori dulu. Nanti lepas ini kita akan buat projek mengikut guru kelas masing-masing. Okey Adila, thank you. Thank you so much. Good presentation, good. Okey, bagus ya. Okey, lepas Adila, Adina, betul? Okey, Adina, mana Adina? Okey, Adina. Adina tolong buka ni. Alright, bagus. Okey Adina, teruskan susunan aktiviti Adina. Satu yang cikgu. Ya, dekat skrin saya, dekat skrin. Okey Adina, yang dekat sini skrin. Baca dekat skrin saya. Ya. Dekat skrin kamu ya. Aktiviti yang perlu dibuat secara berturutan agar aktiviti tersebut tidak mengganggu perjalanan projek. Contohnya disediakan lakaran sebelum menyediakan bahan. Ini lakaran. Okey. Sebelum kita nak buat semua susunan aktiviti, ini dalam projek dalam projek RBT dulu. Saya cakap projek RBT. Dia kena sebelum kita nak mencipta sesuatu, sebelum kita nak buat sesuatu, kena siapkan lakaran. Sama macam kamu buat kelas. Sebelum kamu nak rancang segala, kamu mesti idea apa konsep dia. Kita nak letak, kita mesti buat lakaran kelas kamu dulu. Okey.
bunga dekat mana, corak dekat mana, gambar kartun tema kafe kamu dekat mana, dia begitu. Okay, Adina sambung. Adina. Anggaran sambung. sumber diperlukan suatu aktiviti. Menganggarkan sumber manusia, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyempurnakan aktiviti. Bagus. So, sumber. Okay, sumber. Maksud dia sumber manusia, bahan dan peralatan. Adina boleh terangkan kalau Adina faham. Boleh terangkan. Apa yang Adina faham? Okay, maksud dia sumber-sumber tu kalau kita nak bersihkan kelas. Okay Adina, kalau kita nak bersihkan kelas, apa perlu ada Adina? Yang diperlukan seperti penyapu sampah. Bagus. Bagus, penyapu sampah gitu. Boleh faham kelas? Satu Zuh, boleh faham? Boleh. Boleh. Good. Okay. Next slide. Okay, tempoh masa. Okay, baca Adina. Bentang. Anggaran bergantung pada mudah atau kompleks sesuatu tugasan itu untuk diselesaikan. Okay, anggaran, tempoh masa untuk so maksud dia dalam semua ni, dalam projek kamu ni yang bakal kita buat ni dia ada tempoh masa. Cikgu ikut pada guru kelas kamu berapa lama dia suruh kamu untuk siapkan. Dia mesti bagi tempoh masa. Okay, dan masa itu perlu disiapkan. Okay, mana-mana pun kerja rumah pun perlu disiapkan. Kan. Akhir sekali Adina. Yang ini. Akhir sekali Adina. Adina. Ya, cikgu. Akhir sekali pembangunan jadual saja. Pembangunan jadual. Aktiviti atau proses yang akan dilakukan untuk menghasilkan produk disenaraikan dalam jadual kerja. Jadual kerja akan disertakan bersama tempoh masa dalam bentuk mingguan atau bulanan. Aktiviti disusun mengikut keutamaan. Jadual kerja akan digunakan untuk mengawal pelaksanaan projek. So ini ialah pembangunan jadual kerja. Okay, yang ini. Okay, dia perlu ada carta GAN tadi. Remember, pembangunan jadual, dia perlu carta GAN. Okay, anggaran kos. Yasmin, bantu jap, boleh? Okay. Thank you Yasmin. Bantu kan? Okay, bentang Yasmin, bantu saya. Cikgu nak suruh saya bantu apa? Ni, pemkiraan kos. 6. Anggaran kos dan penyediaan bajet. Pengiraan kos modal untuk melaksanakan projek. Kos modal merangkumi kos bahan, alatan, upah dan kos overhead. Bajet disediakan mengikut kos modal dan kuantiti projek yang ingin dihasilkan. Thank you Yasmin. So tengok mudah. Okay. Semua melibatkan kos. Sama juga kamu membuat apa? Kamu buat pembersihan kelas. Kita memberi sumbangan, sedikit sumbangan untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menceriakan kelas kamu. Okay. Boleh faham setakat ni kelas? Thank you Yasmin. Boleh faham setakat ni kelas? Boleh? Bagus. Boleh. Okay. Dalam anggaran kos. Tada! Ini ada 2 kaedah. Alah, nanti cikgu kamu lah. Dia ada perkataan ini dan exam tingkatan 3 biasanya akan keluar ini. Okay. Smart, specific, measurable, attainable, okay, realistic, time bound. Okay. S, penetapan tujuan atau objektif. M, kewangan. Okay. Measurable, boleh diukur. A, attainable, projek dilaksanakan. Kemudian R, ikut kepada pengguna, realistiknya. T, ialah berapa masa itu cukup atau tidak. Okay, kalau cukup masa tu maksud dia bajet kamu okey. Kalau masa tidak cukup, maksud dia nak tambah lagi, dia akan melibatkan kos yang besar. Sebab itu kalau nak beda satu bangunan is not that easy. Okay, dia akan guna konsep ni. Mana-mana architecture, mana-mana designer dan kamu nanti satu hari nanti yang ini akan digunakan. Smart. Okay, yang ini. Macam susah je. Ya, dia tak susah. Kalau kamu faham dia punya konsep, senang. Dia ini biasanya akan menyusun atur hidup kamu. Biasanya macam ni lah. Okay. Apa tujuan dia? Apa tujuan kamu nak ke mall? Apa tujuan dia? Membeli benda lah. Bagus. Membeli bela. Okay. Kemudian apa?
Bila mengukur pengagihan kewangan. Okey, dalam kita nak pergi mall tu, kan? Dalam kita nak pergi mall tu, mesti kita ada duit, betul? Takkan nak pergi mall saja-saja je kan? Takkan tak makan KFC. Dia mesti ada. Maksud dia pengagihan kewangan. Kata itu kamu ada RM100, nak masuk ke Pavilion ke mall mana-mana mall ke atau Teluk Intan ke? Kan? Atau kamu nak masuk KFC, kamu mesti nak tengok harga dulu untuk sesuai dengan berapa bajet yang ada dalam poket kamu. Betul? Betul. Kemudian projek, contoh, attainable, dilaksanakan dengan kupayan wang kamu. Beli ikut pada poket kamu. Ukur baju di badan sendiri. Pernah dengar pepatah tu? Pernah. Ukur baju. Kak Apa pula tak? Ukur baju di badan sendiri, maksudnya kamu guna apa yang ada kamu beli. Okay, ikut bajet kamu. Okay, kesesuaian masa. Okay, ikut waktu itu. Dan masa dan sumber kewangan yang mencukupi. Yalah, kalau ada 3 juta lah kamu belanja ya, lebih kurang. Okay? Lebih kurang. Okay, next, pembentukan. Okay, ya. Next, pembentukan. Okay, saya tengok dekat sini jap. Sekejap sekejap. Allahu Akbar. Sekarang dekat skrin kamu apa? Pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas. Pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okay, kita tengok dekat sini, perkara berikut perlu diberi perhatian. Tugas yang paling mencabar ialah mengecat, untuk kelas kamu. Alright, dan paling mencabar ialah mengemas. Nak cuci berus pakai apa? Berus tidak boleh, cat itu tidak boleh dicuci pakai air biasa. Dia mesti pakai thinner ataupun spirit. Okay, kemudian proses pembentukan individu Darwish. Thank you. Okay, kemudian proses pembentukan individu, memilih individu yang berkemahiran dan ada interpersonal. Dan interpersonal. Interpersonal tu maksud dia personality yang bagus ya, yang positif, yang outspoken. Begitu. Okay, ini yang kesan yang akan pada kamu lah. Alright. Takkanlah kamu nak jual produk kamu pilih budak pendiam. Ini maksud dia dekat sini, interpersonal. Boleh faham? Takkan kamu pilih kelas yang ketua kelas yang pendiam kan? Dia kena ketua kelas yang outspoken, yang sentiasa beramah mesra dengan cikgunya. Itu sangat penting tau. Okay? Sayalah. Ya, kamu Darwis, ya salah seorang. Memberi latihan yang sesuai. Kemudian memberi ganjaran dalam bentuk pengiktirafan. Sebab tu saya kata semua guru muda saya yang dalam ni bagus. Okey, semuanya bagus-bagus belaka. Okey, pembentukan individu. Okey, kesan ya, kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Okey, ada individu kurang tekanan. Kamu sendiri masing-masing. Ini individu tau. Tapi kalau pasukan, optimum, komunikasi berlaku, penglibatan menyeluruh dan pengumpulan sumber maksimum dan peningkatan motivasi. Sebab itu kamu kena masuk pakaian uniform, yang berbentuk kumpulan. Semua. Sebab tu kamu ada kelas, betul? Kan? Betul? Boleh faham kelas kakak ni? Boleh. Nova, boleh faham Nova? Boleh. Boleh Nova, bagus. Sekian, terima kasih. Dah habis dah? Sini dah? Kan tak sedar dah kan? Cikgu. Siapa? Habis ke 12.30 cikgu kan? Ya, apa dia? Habis ke 12.30 kan? Ya, ke 12.15 sayang, kita habis. Samanya 12.30. Ada 15 minit lagi. Ada lagi 5 minit lagi. Ya, betul. Kan? Tak apa. Ada orang dia letak background dia gambar. Biasalah. Boleh ke? Okey, sekejap saya stop sharing. Saya stop sharing jap. Sekejap ya. Sekejap tau. Sekejap. Ya, semua kamu dah ada. Saya dah nampak dah. Dah habis ke? Betul ke? Presentation. Nak tambah Lepas lagi belum habis lagi. Okay. Semua boleh faham? Semua? Boleh. Semua boleh faham? Boleh kot. Janganlah kot. Saya tak naklah kot.
Vitamin. Stres. Okey, tengok saya bermain dengan kamu sekejap. Cool. Sekejap tau. Sekejap. Tengok dekat-dekat ni sekejap. Ayanda nak cakap boleh? Oh, boleh. Haji. Mana Ayanda? Mana Ayanda? Okey, semua Ayanda. Sini Ayanda. Okey. Ini bilik tidur Ayanda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak-anak belayan anak Riang cikgu Ayanda ikut dari tadi jenuh juga belayan anak Riang ni ya. Tapi alhamdulillah semua proaktif, aktif. Teruskan terus semoga kita nak kejar anda harapan Ayanda untuk kita capai 1.50. Itu harapan. Nova berapa? Nombor berapa Sam? 125. 2125. 25 tahun 25 nanti kita insyaAllah kita capai 1.50. Kita kena usaha dari sekarang. Okey? Teruskan perjuangan. Kita julang nama sabda insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you Haji. Okey, cikgu ada buat poll dekat sini. Cuba tengok nanti kejap Tak tahu. Tolong cikgu kejap. Cikgu. Bantulah sekejap je lah. Tolonglah. Ada tak? Ada poll? Ada tak? Good. Ada. Masuk saya berasa seronok dalam kelas ini. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya tak tahu nak cakap apa. Patutnya hari ni saya nak makan ikan. Alah Mut nak tengoklah dekat Mut. Apa dekat apa? Tu dekat Pulse. Itu dekat kamu punya ni message betul Dekat tiang. Dekat tiang. Tiang mana? Tak, aku pun tak tahu. Tengok. Ada. Kan dekat message tu lepas tu dekat message. Activities. Yes, activities. Pantai je lah, saya pun tak tahu apa nak cakap. Ada, saya tak suruh cakap, saya suruh kamu just stick saja. Saya berasa seronok dalam kelas ni. Ya. Apa tu? Program guru muda ni ada berapa minggu cikgu? 25 hari. Bukan. Hujung minggu saja. Hari ni 4 kali Ini minggu pertama. Minggu kedua nanti akan datang matematik kan? Kalau saya tak silap, betul saya nak jadi matematiknya. Ya, nanti. Semua boleh buat. Aku tak nak English. Nanti. Oh ya. English pun saya nak jadi tapi English best. Kan. English best kan? Macam tu. So tengok pada guru mata pelajaran masing-masing. Okey. Okey kelas, ingat kata Ayanda tadi 1.99 ini batch kamu pada tahun kamu 21 akan keluar pada 25. So pastikan SPM kamu terbaik. Jadi kami dah latih. Ini yang guru muda untuk saya punya, kemudian nanti untuk subjek lain dah melatih kamu lebih awal. Okey, untuk guru muda. Okey, saya punya kelas saya panggil Tunas. Okey. Semua harapan. Ya, Tunas. Okey, Tunas. Sudah. Okey, ada soalan setakat ini sayang. Oi. Tak ada. Ada. tak tahu. Okey, saya satu Kalden. Ada soalan? Tak ada. Kalden boleh faham ya? Boleh. Bagus. Okey, satu Rush. Boleh faham? Boleh cikgu. Bagus. Satu Sina. Boleh faham? Boleh. Cikgu satu sini dia pun nak tuntut something cikgu. Oh ya ke? Apa? Boleh. Apa pula ni? Nanti jap. Satu Zo. Boleh faham? Boleh. Dia kena semangat. Okey. Macam tu. Okey. Dia kena semangat. Okey. Tadi apa lagi? Aktiviti nanti tengok dekat situ. Okey, mesti. Tengok dekat aktiviti kamu tau. Saya nak tengok apa tadi? Request apa? Waalaikumsalam. 21 25 apa bendanya Kisina? Oi. Yakin.
Hai, kamu ni sabar je lah. Sabar je lah. Itulah. Okey, setakat ni tak ada masalah. Kita Ya. Okey, sekejap. Sekejap kelas saya nak stop sharing je. Okey. Saya nak print nak gambar kamu semua, you know. Sekejap lah. Saya nak share. Kejap saya nak buka semua. Ambil gambar ayam. Kamu. Kan kita tengok ya. Kejap tau sayang. Kejap. Entire screen saya nak tengok. Okey, Allah. Okey, kejap tau. Sekejap tau. Okey. Saya nak tengok. Kejap tau, sekejap. Sekejap. Ya. Kejap tau. Okey, kejap. Stop sharing. Okey, kejap. Okey, saya nak print screen. Kejap. Okey. Ya, sekejap sayang, sekejap. Masih ke dia? Kejap sayang, kejap. Ya, kejap sayang kejap tau. Ya. Semua pergerakan kaku ni kenapa? Tak tahu. Kejap sayang, kejap saya nak Kau rasa? Sekejap tau. Okey, sekejap. Right. Semakin baguslah seronoknya jumpa Jadi korang. Ya, sebenarnya seronok jumpa korang ni sebenarnya lah. Seronok. Dia sangat-sangat seronok. Okey. Lapis tupis je guna, lapis tupis. Okey. Tak puas. Apa? Nak Okey. apa? Apa tu? Gak tahu. Aduh, sabar je lah. Okey, sabar. Okey, sabar je lah. Saya seorang je penuh bergembira. Semua pun bergembira. Okey kelas, setakat ini saja kelas kita untuk hari ini. Okey. Semua happy ya? Happy, semua happy ya? Semua happy ya? Happy cikgu tak puas. Tak puas pula? Tak puas. Ya. Aku tak puas. Karaoke. Karaoke? Janganlah. Nak lambat lagi. Kelas sebab 12.45. 12.45 saya ada Google Meet lagi dengan anak-anak tingkatan 3. Saya nak tengok postmortem dia macam mana. Begitu. Cikgu. Okey, ya. Semua batch sebab ke yang tutup program ni? Semua serentak. Dia serentak. Tingkatan 3 juga buat. Sekejap lagi saya akan jumpa diorang pukul 12.45. Tingkatan 2. Apa dia? Mesti ni pun sekali-sekali lah. Semua. Ya. Dia serentak. Guru muda kita. Cuma saya punya, saya bentang satu batch. Saya pegang satu batch. Okey. Yang tingkatan 2 Cikgu Razali. Okey, tingkatan 3 Cikgu Mahmudah. Dia begitu. Okey. Dia mudah. Right? Okey, boleh faham semua? Okey, semua. Boleh ya? Boleh. Okey, terima kasih kelas. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Thank you. Guru Cikgu. model saya terima kasih tau. Ya. Guru model saya thank you. Thank you guru model saya. Thank you. Okey, dah. Okey. Nanti kita ni. Okey. Guru model saya left. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum semua. Salam. Bye cikgu. Ada suara tu. Assalamualaikum. Salah. Aduh. Okey semua, bye. Okey. Go. Left. Left sayang, left. Baik cikgu. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Left semua. Bye cikgu. Bye. Okay, left. Hadira, bye. Bye Okay. cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, jumpa semua. Jumpa lagi. Okay, left semua, left. Arnida Arifin. Nida Arifin. Ya, ni macam kenal je. Okay. Piu. Sabar je lah aku. Hazrin.